Walaupun kita nak kena habis kitab kita ni. Bila lecong kot lain, kita mengaji kitab lain. Kitab kita ni yang kita dah baca ni, karangan Al-Imam Syaukani rahimahullah yang wafat pada tahun 1250 Hijrah. Yang mana sebenarnya ia merupakan satu risalah, satu surat yang beliau tulis untuk menjelaskan bagaimana kita nak berhukum dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan bagaimana kita nak kembalikan setiap permasalahan, setiap perselisihan yang berlaku sesama kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tujuan dia tulis. Dan tujuan dia ni nanti tengah saat ni baru dia cerita. Tapi saya dah cerita awal-awal lah, supaya kita tak pusing pasal duk tak duk Imam Syaukani ni cerita bab ni. Sebab tajuk kitab lain. Tajuk kitab Syarh As-Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Lapang dada pada menjelaskan tentang pengharaman membina sesuatu binaan di atas tanah perkuburan, maknanya di atas kubur. Tapi kalau tengok mukadimah dia 3-4 muka surat, 5-6 muka surat, dia tak cerita bab tu pun. Dia cerita berkenaan dengan prinsip kita. Prinsip kita dalam mengambil maklumat, prinsip kita dalam berselisih, prinsip kita dalam berinteraksi dengan para ilmuwan, para ulama. Ilmuwan ni ada macam-macam. Ilmuwan ni ada yang dia berstatus ulama, ada yang dia bukan ulama, dia hanya penuntut ilmu. Dia dapat tahu sumber-sumber ilmu tu daripada mana. Dia tahu kitab ni, dia tahu kitab ni, tapi dia bukan ulama. Ada juga yang dia muqallid, dia pakai ikut lah. Orang kata apa, tak apa, ikut lah. Jadi sudah semestinya komunikasi, interaksi dengan golongan-golongan yang berbeza kefahaman ini, berbeza juga cara kita berkomunikasi dengan dia. Dengan ulama, nak bahas benda-benda secara detail terperinci, munasabah lah. Main dengan orang-orang pakai ikut dia, nak duk cerita ilmu-ilmu, berbelit lah dia. Kemudian para ulama bila mereka berijtihad, mereka memiliki kelayakan untuk berijtihad, mereka memiliki otoriti untuk berijtihad. Kita ni berijtihad ke? Quran apa yang Allah suruh? Sebut, orang Arab sebut surah Al-Falaq, baca surah Al-Falaq, dah confuse lah. Iqra bukan surah Al-Falaq, Iqra surah Al-Alaq. Waktu kita. Tapi yang masalah orang yang puak-puak yang macam ni, yang nak galak nak ijtihad, yang ada keluar fatwa sendiri, yang tak tahu surah-surah ni, yang hadis Nabi pun bukan kata satu hadis, separuh hadis pun tak hafal. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sudah semestinya saya katakan benda-benda ni ataupun interaksi, komunikasi, dia berbeza apabila kedudukan, status, kefahaman manusia, penguasaan ilmu berbeza. Jadi benda ni Al-Imam Asy-Syaukani dia akan jelaskan. Sebab pada zaman dia berlaku satu peristiwa apabila seorang yang alim, yang dia akan sebut nama nanti, mengeluarkan fatwa menyatakan harus kita membina binaan di atas kubur, harus kita buat kubur atas kubur, harus kita bina masjid atas kubur. Dan orang yang mengeluarkan kenyataan ini, orang yang dihormati, orang yang alim.
marempit ni dah. Ini orang yang alim. Jadi bila dia yang mengeluarkan kenyataan ini, perkataan ini didengari, masyarakat mengambil berat tentang kenyataannya, berhujah dengan kenyataannya. Jadi Al-Imam Syaukani ini cari dalam Al-Quran, cari dalam Al-Hadis, buat kajian, buat penelitian, maka beliau mendapati tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, bahkan di kalangan sahabat Nabi, di kalangan Ahlul Bait, yang mengharuskan binaan di atas dua. Cuma masalah dia, macam mana nak jawab? Macam mana Al-Imam Asy-Syaukani yang pada ketika itu kedudukan dia masih belum dikenali, nak jawab kenyataan seorang ahli ilmu yang terkenal pada masa itu? Macam mana cara nak jawab? Macam kita lah, Tok Peti keluar satu kenyataan. Tok Peti ni Tok Mufti lah. Dia keluar satu kenyataan. Tuan-tuan dan puan sekalian, tiba-tiba kita dapati kenyataan dia tu bercampur dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, bagi orang yang mengkaji ilmu, Mufti orang kenal, glamour, terkenal, orang menghormati, orang menerima kenyataan dan pandangan dia. Macam mana cara nak jawab, nak terang kat orang bahawasanya perkataan si Mufti ni sebenarnya salah, tak betul? Saya bagi contoh lah. Jadi begitulah kedudukan Al-Imam Syaukani yang pada ketika itu dia kurang dikenali, tapi dia nak jawab satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang ahli ilmu yang cukup terkenal di sisi masyarakat Yaman. Dia karang satu artikel, satu surat, satu risalah untuk nak jelaskan kepada masyarakat tentang hal keadaan yang sebenar.